Okey, kumpulan kami akan menerangkan salah satu strategi serangan yang digunakan dalam permainan hoki. Strategi serangan merupakan kebolehan pasukan melakukan serangan bergantung kepada keberkesanan strategi yang telah dirancang di antara jurulatih hoki dan ahli pasukan. Strategi serangan yang berkesan sudah pasti dapat mengatasi pertahanan pasukan lawan. Strategi pasukan perlu dirancang dengan rapi dan ditentukan oleh pemain dan jurulatih hoki. Apa yang paling penting, mereka perlu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pasukan lawan. Pemilihan formasi serangan yang tepat akan memberikan kelebihan kepada pasukan untuk menjaringkan gol kemenangan. Okey, oleh itu, salah satu strategi serangan ialah formasi 3-3-1. 3-3-1, maafkan saya. Okey, iaitu 3 pemain penyerang, 3 pemain di bahagian tengah, 3 pemain di bahagian pertahanan dan 1 sweeper. Okey, formasi 3-3-1 ini berkesan untuk strategi permainan menyerang kerana pergerakan serangan dan bertahan melibatkan sokongan sweeper pemain. Okey, dari sini kita dapat lihat yang mana kita ada 3 pemain penyerang, 3 pemain tengah, 3 pemain pertahanan, 1 pemain sweeper dan 1 adalah keeper. Yang mana ini dinamakan sebagai formasi 3-3-3-3-1. Okey, dari sini kita dapat lihat dengan lebih jelas untuk strategi formasi yang kita gunakan, iaitu 3-3-3-1, yang mana pemain di bahagian tengah, ada 3 pemain di bahagian tengah, dan antara dua pemain akan berada di sayap kiri, di sayap kanan dan juga di sayap kiri, yang mana satu di sebelah kiri akan ke sayap sebelah kiri dan satu di sebelah kanan akan ke hadapan di sayap sebelah kanan. Seterusnya ialah bagi pemain penyerang, 3 pemain penyerang yang perlu berusaha untuk memasuki kawasan dalam D. Kenapa kena masuk dalam kawasan D? Sebab nak hasilkan jaringan. So, ketiga-tiga penyerang ini perlu mencari ruang yang ada dalam kawasan D untuk menghasilkan jaringan. Okey, kenapa kita kena hasilkan jaringan dari dalam kawasan D? Sebab kalau kita hasilkan jaringan dalam kawasan D, baru kita memperolehi mata. Tapi apabila kita melakukan jaringan di luar kawasan D, contoh kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, mata yang masuk walaupun gol, tapi mata tersebut tidak akan diterima. Okey, boleh faham? Okey, saya dah cerita mengenai strategi bagi pemain tengah, strategi bagi penyerang, pemain penyerang. Seterusnya saya akan pergi kepada strategi untuk pemain pertahanan. Okey, pemain pertahanan ni kat sini ada 3 orang pemain pertahanan, yang mana pemain pertahanan, 2 daripada 3 pemain pertahanan ini perlu bergerak ke hadapan untuk menyokong pemain di bahagian tengah. Yang ada seorang pemain bahagian tengah ni, kedua-dua pemain pertahanan kat belakang ni perlu ke hadapan bagi menyokong pemain ni. 2 ni tadi kan dah tak ada kan? Dah tak ada sebab dia dah bergerak ke hadapan. Jadinya pemain pertahanan perlu bergerak ke hadapan bagi menyokong pemain tengah. Okey. Ini adalah merupakan strategi kedudukan bagi pemain-pemain semasa pemain membuat serangan. Terima kasih.